isu dia kerana ada hadis yang sangat jelas, hadis sahih Imam Al-Bukhari, kisah seorang sahabat bernama Ibnu Tubiyah yang Nabi telah lantik menjadi amil. Dia bawa balik 2 reta, satu sedekah orang kepada dia, satu lagi zakat, dan Nabi marah kepada dia semarah-marahnya hingga Nabi kata nanti di akhirat harta tu boleh datang menyeksa balik orang yang menerimanya. Sebab tu fatwa baik di wilayah baik di Selangor pun baik, melarang para amil fitrah menerima sebarang pemberian daripada pembayar zakat. Walaupun lebihan fitrah tu tak banyak. So saya harap benda ni para pembayar zakat sedar, jangan bagi beban kepada amil. Sebab apa kita bagi kadang kalau lebihannya RM1 tak apa pian. Kalau lebihnya RM10, mikir 2 kali juga. Kalau lebihannya RM50, kan. Jadi elakkan menimbulkan konflik kepada amil kerana fatwa di wilayah baik, malah saya yakin negeri-negeri pun mungkin juga mempunyai fatwa yang sama. So kalau ada persoalan zakat lagi, tanyalah kepada orang yang inilah yang boleh dirujuk lah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz jawab soalan laju-laju kita hari ini berkaitan dengan soalan lazim zakat fitrah, dan boleh layari zakatselangor.com.my ataupun media sosial Zakat Selangor untuk dapatkan maklumat lanjut. Terima kasih Ustaz, jumpa lagi. InsyaAllah jumpa lagi. Ustaz selamat hari raya. Selamat hari raya. Maaf pinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia Al-Fadhil Ustaz Hamid Zainal Hamid untuk bicara barakah kita dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor. Itu betul tawanan pagi kita untuk hari ini. Terima kasih atas semua. Mohon maaf sebarang kekurangan, jumpa lagi besok lah. InsyaAllah. Syamil Saleh, aspirasi 10.1 sebentar lagi. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor. Hubungi 1300 884343 untuk info agihan dan kutipan. Layari zakatselangor.com.my untuk pembayaran zakat anda. Dengan zakat, andalah hero asnaf. Bayangkan jiwa yang tenang, anak-anak yang soleh, pasangan yang mendamaikan, gaji biar sederhana tetapi cukup segalanya. Inilah namanya keberkatan. Mahu mencari keberkatan dalam kehidupan? Temui kami para dai Lembaga Zakat Selangor hanya di Radio IKIM, saluran inspirasi Inforia Islami anda. Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Majlis Agama Islam Selangor MAIS menyatakan komitmen untuk terus memperkasakan institusi tahfiz dalam memastikan lebih 400 buah institusi tersebut di negeri Selangor memenuhi syarat proses pemutihan. Justru menurut pengerusinya Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof, keselamatan dan kesihatan pelajar tahfiz tidak boleh dikompromi kerana golongan tersebut wajar diberikan perhatian sepenuhnya. Melaka bakal memperkasakan pelancongan pendidikan di negeri itu dengan kerjasama Perbadanan Muzium Melaka (Perazim) untuk meningkatkan lagi kesedaran dan semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda. Esko Pelancongan Warisan Seni dan Budaya Negeri Datuk Abdul Razak Abdul Rahman berkata, usaha itu juga dilaksanakan bertujuan menjadikan generasi muda berkenaan celik sejarah dan tidak mudah menjadi mangsa penyelewengan fakta berkaitan sejarah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kedutaan Turki di Kuala Lumpur dengan kerjasama Agensi Kerjasama dan Pembangunan Antarabangsa Turki pada malam tadi menganjurkan majlis berbuka puasa untuk pasukan penyelamat Malaysia yang terlibat dalam usaha mencari dan menyelamat pasca gempa bumi di Turki. Majlis yang berlangsung di Kuala Lumpur itu dihadiri lebih 160 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART serta pasukan operasi Starlight 2. Sementara itu, Duta Turki ke Malaysia, Emir Salim Yüksel menzahirkan ucapan terima kasih kepada Malaysia dan rakyatnya yang bersolidariti dengan Turki, mendoakan rakyatnya dan menderma. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid. Hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Orang
Yang kurang upaya adalah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang. Terdapat 7 kategori OKU, iaitu fizikal, penglihatan, pendengaran, pertuturan, mental, pembelajaran dan pelbagai. Permohonan pendaftaran OKU boleh dibuat secara fizikal atau dalam talian. Mudah je kan? Terdapat 32 kemudahan dan keistimewaan sebagai OKU berdaftar dari pelbagai agensi. Antaranya, pengecualian bayaran pasport, pelepasan cukai pendapatan, keutamaan semasa pemberian vaksin COVID-19, kaunter khas OKU dan sebagainya. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang oku.jkm.gov.my. Kapsul Masa. Pada 19 Januari dalam tahun 1946, Persatuan Ulama Kedah telah ditubuhkan di Alor-Star Kedah. Penubuhan Persatuan Ulama ini lahir daripada perhimpunan 50,000 orang yang terdiri daripada alim ulama, ahli-ahli saberkas, Kesatuan Melayu Kedah, para penuntut sekolah pondok dan penanam-penanam padi. Haji Hussein Cik Dul telah dilantik sebagai Yang di-Pertua. Persatuan Ulama Kedah ditubuhkan dalam suasana kebangkitan semangat menentang penubuhan Malayan Union dan pergerakan komunis yang dikenali sebagai Bintang 3. Tujuan utama penubuhannya adalah untuk mengembangkan lagi ajaran Islam, menyatukan ulama-ulama di negeri Kedah khasnya dan Tanah Melayu secara amnya. Persatuan ini juga bekerjasama dengan pihak kerajaan bagi membuka sekolah-sekolah rakyat dan menggalakkan perniagaan serta perusahaan dalam kalangan umat Islam. Persatuan ini bukan sahaja memainkan peranan dalam bidang agama, malah dalam soal berkaitan kemerdekaan negara, sosial dan yang paling diutamakan adalah pendidikan untuk penduduk di negeri Kedah. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Kapsul elak pembaziran makanan ini dibawakan kepada anda oleh KDEB Waste Management. Mengurangkan penggunaan merupakan keutamaan paling tinggi dalam hierarki pengurusan sisa pepejal. Ini bermakna dalam usaha menangani masalah sisa pepejal termasuklah sisa makanan, semua pihak harus berusaha mengurangkan penggunaan. Bagi mengurangkan penggunaan, kefahaman tentang kehendak manusia adalah penting. Kehendak manusia terbahagi kepada 3, iaitu keperluan, keselesaan dan kemewahan. Dalam hal ini, kemahuan paling penting kerana tanpanya manusia tidak boleh hidup, manakala keselesaan dan kemewahan boleh dikompromi. Oleh itu, dalam usaha menangani masalah pembaziran makanan dan peningkatan sisa makanan, berilah keutamaan kepada keperluan. Bersederhanalah dalam mencapai keselesaan dan berpada-padalah dalam memenuhi kemewahan hidup. Ingatlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita bersederhana dalam membelanjakan harta seperti mana yang disebut dalam ayat ke-67 dalam surah Al-Furqan. Kapsul elak pembaziran makanan itu tadi dibawakan kepada anda oleh KDEB Waste Management. Alhamdulillah, kenyangnya mak. Tapi banyak makanan ni. Buang je lah kan? Lain kali membeli biar berpada-pada. Membazir ni. Baiklah mak. Dah, tolong mak kemas dan buang sisa-sisa makanan ni. Kalau boleh, kena asingkan plastik dan kertas sebelum buang ke dalam tong sampah. Oh iyalah, dengan cara ni kan memudahkan kerja-kerja pengutipan sampah oleh KDEB Waste Management kan? Ya, kita juga dapat menjaga alam sekitar daripada tercemar. KDEB Waste Management mengucapkan selamat berpuasa dan elakkan pembaziran makanan di bulan Ramadan ini. Johor Bahru 106.2. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Euforia Islami.
Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Syafiq buka tirai bagi pertemuan Aspirasi 10.1 edisi hari ini, hari Selasa, 18 April 2023 bersamaan 27 Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillah, saya doakan semoga anda terus ceria, bahagia, tenang-tenang aja di hari kita melalui hampir ke penghujung Ramadan ini. Masya-Allah, sama-samalah kita peluk Ramadan itu dan hargailah masa yang ada ini untuk kita isikan dengan ibadah kita yang paling terbaik, sebab kita tak tahu kan sama ada dapat bertemu lagi ke tidak dalam Ramadan yang akan datang nanti. Apapun jua, kalau kita nak buat persiapan Syawal, pastikan Ramadan kita tidak disia-siakan dengan begitu sahaja. Okey, itu pesan-pesan dari para asatizah kita. Dan Luke dan juga Pian dah pun temankan anda untuk Warna Pagi IKIM. Kita teruskan lagi untuk siaran berikutnya jam 10.15 pagi ada rancangan syariah dan perundangan. Selepas tu jam 12.15 tengah hari ada rancangan Emas at IKIM. Baik, jom kita nak buka try untuk hiburan yang pertama. Kita ada ramai artis nasyid ni. Lagunya Pertemuan di Hari Mulia. Kekal di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. bersyukur pada yang Esa dapat bersama di hari yang indah, hari gembira penuh meriah hari raya. Kita suburkan dengan kasih sayang, kembali berbunga persaudaraan. Kini lupakan segala dendam antara kita.
Alhamdulillah, terjemahan Al-Quran bahasa dusun yang pertama di dunia sedang dicetak. Mari bersama KDMRS Muslim terjemahkan Al-Quran ke 4 lagi bahasa etnik Sabah yang utama, Murut, Rungus, Sungai dan Karazan. Besarnya ganjaran pahala menyumbang di 10 hari terakhir Ramadan. Layari kdmrsmuslim.com atau hubungi 017-363-0412 atau 011-3696-4229. Raya anda lebih ceria apabila memenangi duit raya melalui kempen Jom Menang Duit Raya Agrobank. Hadiah tunai RM1,000 bakal dimenangi oleh 50 pemenang bertuah. Jom berbelanja, berlindung dan biaya dengan Agrobank. Kempen sah sehingga 10 Jun 2023. Layari www.agrobank.com.my atau hubungi pusat panggilan Agrobank di 1300-882476 atau kunjungi cawangan terdekat bagi terma dan syarat. Nak duit raya? Agrobank kan ada. Mak, berbukanya adik nak makan ayam boleh ke? Mak panaskan lauk semalam ya. Elok lagi tu. Mak, tahun ni adik nak baju raya baru boleh? Kita pakai baju tahun lepas boleh? Elok lagi rasanya. Ramadan ini masih ramai lagi yang tidak mampu untuk sediakan juadah berbuka. Apatah lagi persiapan raya. Bersama Yayasan Ikhlas, kita santuni mereka. Layari kasihramadan.com atau hubungi 019-611-5954. Beri seadanya, berkongsi seikhlasnya. Nikmati hidangan barakah, bersih dan segar daripada DSH Group. Catering terkemuka di Malaysia, berpengalaman dan berkepakaran mensajikan pelbagai masakan lazat. Buffet Ramadan dan tempahan jamuan rumah terbuka di 10 lokasi utama kami di Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Selangor, Perak dan Penang. Tempahan sekarang di talian 012-279-7367 atau layari Facebook dan TikTok DSH Group. Layanan 5 bintang dan harga menjimatkan. Pastinya anda terkesima dan berpuas hati. Jom ke sini hari ini. Rawatan Nyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islami, semuanya diikim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Kembali bersama saya Syafiq untuk pertemuan di Aspirasi 10.1. Dan sekarang kita nak sama-sama ikuti lagi rancangan syariah dan perundangan. Itu jadual kita di setiap hari Selasa pagi. Dan seperti biasa anda boleh sama-sama tonton sekarang di YouTube IKIM Media dan juga di Facebook IKIM FM untuk sama-sama kita highlight lagi perbincangan yang bermanfaat ini, okey? Dan terus kita nak mengalu-alukan tetamu kita pada siaran kali ini. Kita nak bersama-sama dengan tetamu kita yang dah pun ada di konti waktu ini, mengalu-alukan yang berbahagia Tuan Sakaria Semela, merupakan ahli Jawatankuasa Perundangan Islam Kebangsaan NKI, merangkap ahli IKIM. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Sakaria? Alhamdulillah sihat. Syukur, Masya Allah. Syukur kita berada di Malaysia sihat dan aman. Betul kan, tenang dan aman, bahagia kan. Seisi seramai kita bersama dengan pelbagai bangsa, agama, kaum, tapi semuanya hidup dengan penuh perpaduan dan harmoni, kan. Dan kalau cakap tentang Ramadan, ini kali pertama juga bertemu dengan Tuan Sakaria. Macam mana puasa, okey ke semuanya? Alhamdulillah, apabila kita di awal bulan tu dah letak niat puasa kerana Allah, tidak ada masalah. Semua jadi kemas, semua kan? smooth. Smooth kan? Alhamdulillah. Semoga dipermudahkan segala urusan ibadah, insyaAllah. Baik, Tuan Sakaria, sekali ini kita nak bertemu dan nak berbincangkan tentang topik yang sangat baik yang perlu kita memberikan kefahaman kepada sahabat-sahabat pendengar kita. Kita nak cerita tentang tauliah dan keperluannya kepada pembicara berkaitan agama Islam. Jadi jom kita nak tahu bagaimana sistem yang dikeluarkan, yang telah pun diberikan panduan. Jadi jom kita tahu dahulu sedikit sebagai mukadimah. Tuan Sakaria, silakan. Terima kasih Syafiq. Sama. Hari ini kita nak bincang topik yang baru-baru ini panas seketika. Dan semua, saya ingat pelayar YouTube, penonton YouTube, ada juga di TV isu tentang serbuan oleh pihak berkuasa agama di suatu negeri ke atas majlis yang dikendalikan oleh satu pihak. Dan daripada video yang kita tonton itu, ada beberapa perkara yang
boleh kita ambil untuk kita bincang dan huraikan. Belajar sesuatu kan. Di antara apa yang kita tonton dalam video tersebut, apabila penguatkuasa datang, ada respon daripada pihak berkenaan di situ mengatakan datang untuk tujuan apa kesalahan kami. Kami mengadakan program ini di tempat persendirian. Ya. Mana bukan di open space. Di tempat persendirian. Okey, ini satu isu yang menarik yang tak ramai daripada masyarakat kita yang faham. Dan ada ketika kita terkeliru antara permit polis dengan keperluan tauliah dalam pengajaran mengenai Islam. Okey, tajuk hari ini memang menyentuh perkara itu dan saya akan uraikan berdasarkan undang-undang yang ada di negara kita. Lazimnya di tempat lain ataupun di sektor-sektor lain, tauliah ini disebut tentang permit, disebut sebagai permit. Tapi dalam sektor agama, pengajaran agama ini disebut tauliah. Tauliah itu yang lazim difahami bila sebut tauliah, mana kita ditauliahkan sebagai apa? ABCDE kan. Tapi kalau disebut permit, permit itu adalah kelulusan, kebenaran untuk melakukan sesuatu. Dan perbezaan istilah ini juga yang saya percaya memberi sedikit konotasi kesalahfahaman. Dan ada juga suara-suara yang kita dengar bahawa saya sudah belajar daripada lulusan agama di universiti agama yang terkenal di dunia. Saya dah graduate bachelor in syariah atau in usuluddin ke whatever. Dan ada juga yang berkata saya dah ada master dalam pengajian Islam di universiti ABCD. Dan ada lagi yang berkata saya sudah ada PhD dalam bidang tersebut. Dan saya seorang profesor. Dan ada yang kata saya profesor emeritus. Takkan saya perlu lagi tauliah. Inilah kekeliruan yang sering terjadi yang dalam perkara berkaitan tauliah. Jadi kita nak jelaskan bahawa tauliah ni pada anggapan kita, pada maksud undang-undang yang dikanunkan itu, tauliah adalah penting kerana ia menjadi kunci kepada kesahan seseorang itu untuk menyampaikan Islam. Walaupun orang berkata selalu mengambil hadis Nabi, balighu anni walau ayah, tapi jangan ambil secara literal, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Jangan anggap semua orang boleh menyampaikan apa yang dia tahu kepada orang lain. Sebab apabila Islam ni ada tata caranya, ada tata kelolanya. Lebih-lebih lagi dalam sebuah negara yang pengurusannya, pentadbirannya, pemerintahannya ada kuasa tentang Islam. Kita jangan lupa, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu adalah kepimpinan negara. Jadi kalaulah dalam negara kita undang-undang yang berkuat kuasa, sudah tentulah enactment pentadbiran undang-undang Islam ataupun akta pentadbiran undang-undang Islam wilayah persekutuan dan enactment pentadbiran agama Islam negeri-negeri. Kita ada 13 negeri dan satu wilayah. Tiga wilayah lah, tapi aktanya satu saja. Jadi apa yang dibuat ini adalah menepati kuasa ketiga tadi, Allah, Rasul dan ulil amri. Jadi peraturan ni, undang-undang ni tidak boleh ada sesiapa mengatakan ini undang-undang dunia. Memang undang-undang ni dunia, tetapi dia buat untuk meluruskan, melancarkan pengurusan kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Dia memang selari dengan kehendak Islam. Okey, apa yang undang-undang kita kata tentang tauliah, keperluan tauliah? Di Malaysia ada dua model undang-undang yang menyebut tentang tauliah. Salah satunya dimuatkan dalam Undang-Undang Pentadbiran Islam Negeri-Negeri.
Dan satu lagi, dalam undang-undang pentadbiran itu tidak disebut. Tetapi dia disebut di dalam undang-undang kesalahan jenayah syariah. Maknanya dia sebut mana sesiapa yang mengajar atau menyampaikan Islam tanpa tauliah adalah telah melakukan suatu kesalahan yang apabila disabitkan, boleh didakwa, dan apabila boleh disabitkan dan boleh dihukum dengan denda sekian-sekian. Majoriti peruntukan yang ada di negara kita ni, denda kepada penyampaian Islam tanpa tauliah ni adalah maksimum. Denda RM5,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Okey, bila 35 ni, 5,000 3 tahun ini, orang selalu bercakap tentang Akta 355. Akta 355 ni Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah yang heboh diperkatakan. Akta itulah yang meletakkan hukuman maksimal setakat ini 356. 3 tahun, 5,000 dan 6 sebatan. Tapi untuk ajaran penyampaian agama tanpa tauliah ni, penalti dia 5,000 denda dan 3 tahun penjara. Maknanya apa? Maknanya kerajaan atau pemerintah bertanggungjawab nak kawal supaya penyampaian ilmu agama ini tepat dan betul, di samping apa yang disampaikan itu ni, masyarakat, rakyat tidak perlu keluh kesah apakah penyampaian ini betul atau tidak. Ialah realiti kehidupan ni. Kadang-kadang kita dengar ceramah tu, ceramah si yang konten ceramahnya kadang-kadang ada question mark. Betul kan ni? Betul kan ni? Nabi datang ke Malaysia. Betul kan ni? Ini tanggungjawab pemerintah untuk kawal supaya cakap benda yang betul. Kalau ada benda yang luar biasa sikit, jangan sampaikan kepada publik. Sebab publik ini, layman ini, dia kadang-kadang dia tak tahu apa yang sebenarnya. Dia hanya faham apa yang lazim didengar. Jadi ini tanggungjawab dan perlunya tauliah itu. Kemudian kita tengok semua negeri dan wilayah persekutuan memasukkan peruntukan wujudnya jawatan kuasa pengawasan pengajaran agama Islam yang dipengusikan oleh bersama mufti negeri-negeri dan wilayah persekutuan. Apa maknanya ada jawatan kuasa pengawasan itu? Maksudnya ialah mereka ini diberi tanggungjawab, komiti ini diberi tanggungjawab untuk mengeluarkan tauliah kepada siapa yang nak membicarakan tentang Islam. Tak kiralah kamu lulusan daripada mana. Dan kamu jangan anggap pula apabila dipanggil nak bagi tauliah seolah-olah nak uji ilmu yang ada pada kamu. Bukan itu maksudnya. Dan kalaulah kata lepasan universiti ternama Islam di dunia ni, kita nak interview, nak uji ilmunya sampai di mana, takkanlah kita tak percaya ijazah yang dikeluarkan oleh universiti berkenaan. Dan takkanlah kita tak percaya ijazah sarjana yang dikeluarkan oleh universiti berkenaan. Dan takkanlah kita tak percaya ijazah PhD yang dikeluarkan oleh universiti berkenaan. Bukan soal percaya atau tidak percaya. Tapi soalnya ini adalah peraturan yang mesti dipatuhi oleh semua orang. Saya dalam hal ini saya nak bagi perbandingan, buat perbandingan. Syafiq, cikgu-cikgu di sekolah, di Kementerian Pelajaran, Kementerian Pendidikan, Syafiq maklum tak bahawa mereka juga diberi permit mengajar? Kebenaran. Yes. Mana setiap cikgu tu dia ada permit tu. Ada permitnya, bukan dia bila daftar jadi pegawai pendidikan siswaza, dia terus automatik boleh mengajar. Tidak. Dia ada permitnya. Demikian juga di universiti. Setiap pensyarah tu ada permit mengajarnya. Mengajar tanpa permit adalah satu kesalahan. Saya nak bagi contoh dalam di IPTS, Institut Perkajian Tinggi Swasta, di bawah Akta 555, Akta 35, Akta IPTS 1996. Seorang di bawah Seksyen 51 ni pengeluaran permit mengajar. Seseorang adalah mendapatkan permit mengajar yang dikeluarkan oleh ketua pendaftar sebelum dia boleh membenarkan mengajar di mana-mana institusi pendidikan tinggi swasta. Maknanya inilah maksud yang kita kata di dalam pengajaran Islam juga ada tauliah. Tauliah itu adalah permit.
Maknanya ada tauliah dia boleh mengajar. Tanpa ada tauliah dia tidak boleh. Jadi ini perlu difahami oleh semua pihak bahawa janganlah mengatakan tauliah itu menyusahkan. Janganlah mengatakan tauliah itu dibuat atau diperkenalkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Tidak. Dia untuk menjadikan nak menjaga reputasi penyampai agama itu sendiri. Supaya orang tak confuse. CA ni betul ke tidak? CB ni betul tak? Tapi bila dia dah tauliah, alhamdulillah selesai masalah. Maknanya kita mengelakkan tuhmahan. Ini perlu difahami oleh semua. Sebelum saya nak pergi detail tentang peruntukan undang-undang berhubung dengan keperluan tauliah. Okey, insyaAllah kita akan faham betul-betul kan bagaimana perhubungan ini dan undang-undang apa yang terlibat, dan kita tahu bagaimana pelaksanaan ini diberikan pendedahannya dan juga garis panduannya ada di situ. InsyaAllah seketika lagi Tuan Zakaria akan maklumkan kepada kita. Okey, kita nak berehat seketika bahawa anda jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ramai pengguna-pengguna tak tahu apakah elektromagnetik yang harus pada kenderaan kita ketika kita menambahkan minyak di petrol station. So bila kita buka tap, pasang, masukkan nozzle, memang kita beli tadi RM50 minyak. So kita taruh, habis. Setitik minyak yang terakhir itu pun jangan diketuk. Kalau nak sangat, gantung aja biar dia jatuh sendiri. Jika diketuk, dia mengatakan spark kepada tangki itu tadi tergantung dengan nozzle. Apabila spark ataupun recikan bunga api ini akan menyebabkan gas oktan yang ada di dalam tangki itu tadi akan tembak, makan sambar recikan bunga api itu tadi, menyebabkan mudah meletup. Walaupun memang manufacturers in term of standard automotive engineering telah membuatkan satu dipanggilkan stop cock yang safety dekat situ, malang tidak berbau. Hati-hati, bukan setitik boleh membawa 1 kilometer. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Di dalam Islam disebutkan suatu kaedah lil wasaili hukmul maqasid. Hukum pada sesuatu cara ataupun gaya mengikut apa hukum tujuannya. Kerana itu Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk mencari rezeki yang halal. Demikian hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara yang sama, iaitu mencari yang halal adalah suatu kewajipan. Bagaimana sesuatu yang halal itu, rezeki yang halal itu digapai, diperolehi kalau tidak dengan bekerja? Maka kerja itu juga adalah suatu yang baik dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, asalkan pekerjaan itu adalah suatu pekerjaan yang halal dan pekerjaan yang mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan sesuatu yang haram ketika melakukan pekerjaan itu. Satu ummah, kalau dalam bahasa sekarang, satu bangsa lah. Betul. Is a nation. Berbicara bersama ahli panel yang mempunyai pengetahuan dalam bidang perundangan Islam di Malaysia. Tujuan kerajaan dalam Islam ialah untuk menegakkan turut membincangkan pemerhatian dan kajian berhubung undang-undang yang dilaksanakan. Dan sekretariat itu setelah tertubuhnya JAKIM, JAKIM lah yang ini boleh buat, menahan lidah, menahan tangan daripada mengeluarkan fitnah dalam dan luar negara untuk dijadikan panduan kefahaman bersama. Ikuti rancangan Syariah dan Perundangan Selasa jam 10.15 pagi. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Syukur, Alhamdulillah masih lagi bersama-sama dalam pertemuan di rancangan Syariah dan Perundangan. Kita ada tetamu di konti waktu ini, iaitu Tuan Zakaria Semela, merupakan ahli Jawatankuasa Perundangan Islam Kebangsaan MKI, juga merangkap sebagai ahli Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Okey, kita bincang dalam tajuk yang nak terus memberikan kefahaman kepada kita, iaitu tauliah dan keperluannya kepada pembicara berkaitan agama Islam. Baik, Tuan Zakaria, kita nak teruskan lagi untuk kefahaman kita bagaimana isu ini dilaksanakan dan juga bagaimana isu ini perlu masyarakat faham dan tahu apa enigma yang terlibat. Silakan. Ya, baik, tadi kita dah cerita tentang keperluannya. Sekarang saya nak mengajak
pendengar Radio Hakim dan penonton atau pelayar di FB dan YouTube Panima Hakim. Bagaimana undang-undang menyebut tentang tauliah ini? Saya nak mulakan dengan membaca atau memetik yang Mentadbiran Agama Islam Perlis tahun 2006. Para pendengar kita, para penonton kita di Perlis, sila ambil perhatian. Jangan keliru lagi ya. Okey, Section 119, Section 119. Dia punya tajuk dia, nota bingkai dia adalah kesalahan mengajar agama Islam atau perkara-perkara tentang agama Islam tanpa tauliah. Mengajar ni termasuklah menyampaikan atau membicarakan. Subsection 1, Section 1191. Mana-mana orang yang mengajar agama Islam atau perkara-perkara tentang agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah Section 118 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Jelas kan? Menyampaikan perkara-perkara tentang agama Islam tak ada tauliah adalah suatu kesalahan dan hukumannya denda RM5,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Pihak majlis agama ataupun boleh mengecualikan sesiapa, mana-mana orang atau golongan yang dikecualikan oleh majlis di bawah Section 121 atau mana-mana orang yang mengajar agama Islam atau perkara yang tentang agama Islam di dalam kediamannya sendiri kepada anggota keluarganya. Jadi ada dua kumpulan yang dikecualikan daripada ada tauliah. Satu, bapa membicarakan Islam, mengajar Islam kepada anak-anaknya, isterinya, cucunya di rumahnya. Bukan di kedai, bukan di dewan, bukan di dewan ramai, bukan di masjid. Itu boleh. Kemudian satu lagi exceptional ni adalah kepada mereka yang telah maklum. Tapi mereka yang telah dimaklumi ni pun dia tidak boleh dapat kuasa secara automatik. Dia mesti ada permohonan dan boleh diberi pengecualian. Tanpa ada pengecualian oleh pihak berkuasa agama, dia tetap tertakluk kepada penyampaian agama, tidak ada tauliah. Ini yang saya membaca dan saya melihat YouTube, ada orang macam salah faham. Dan ada orang mengatakan, saya tidak dijemput untuk memohon tauliah. Ini perkara undang-undang, dia tidak ada jemputan. Dia kena faham, undang-undang ni dia semua orang sama level. Kan, kalau peraturan berkata begitu, kalau kaedah menyebut begitu, kamu buat tanpa ada itu, kamu adalah bersalah. Kamu tak boleh jawab, saya tak tahu. Ignorant itu tidak diterima, saya tak tahu. Takkanlah saya selalu cakap, tak ada orang panggil saya. Entahlah. Itu bukan jawapan dan itu bukan dalihan. Mana kita faham undang-undang ni. Okey, dia sebut tadi Section 188 yang dikeluarkan di bawah Section 188 bagi undang-undang Perlis ini. Siapa? Majlis hendaklah melantik satu jawatankuasa bernama Jawatankuasa Pengawasan Pengajaran Agama Islam yang hendaklah terdiri daripada mufti sebagai pengurusi dan tidak kurang daripada 3 orang lain atau tidak lebih daripada 7 daripada jawatankuasa komiti untuk meluluskan tauliah itu. Maknanya, undang-undang ni sangat jelas. Nak cakap tentang Islam mesti ada tauliah. Caranya ialah mesti memohon. Tak ada, jangan tunggu orang datang jemput kita. Kalau nak datang orang jemput, nak tunggu orang datang jemput kita, sila berceramah tanpa tauliah, akan adalah jemputan daripada pihak penguasa agama. Betul. Kalau itu terjadi, jangan marah. Itu saya bercakap tentang undang-undang di Perlis. Bagaimana pula undang-undang di Terengganu? Sebab Terengganu juga majlis Pesuruhjaya agama Islamnya mengeluarkan arahan supaya siapa yang tidak ada tauliah tidak boleh mengajar. Apakah Pesuruhjaya Hairul Islam ini dia cakap ambil atas angin atau berdasarkan undang-undang? Section 103 Enakmen Mentadbiran Hairul Agama Islam
Terengganu 2001 menyebut bahawa mana-mana orang yang mengajar agama Islam atau perkara-perkara tentang agama Islam tanpa tauliah adalah melakukan satu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Sama tak? Penaltinya sama. Wordingnya pun sama. Ini nak ceritakan apabila Pesuruhjaya Agama Terengganu mengeluarkan arahan, dia merujuk kepada undang-undang ini. Ya. Undang-undang ini datang daripada mana? Kenapa seragam? Okey, dalam siri-siri sebelum ni kita dah cakap dah jawatan kuasa perundangan Islam kebangsaan di bawah di bawah apa tu? Negeri. Bukan yang di Indo ni, MKI. Majlis Kebangsaan Bagi Hal Islam Malaysia. Maknanya persetujuan di peringkat itu dah ada. Di peringkat MKI, bila peringkat MKI dia naik kepada Majlis Raja-Raja. Raja-Raja sebagai ketua agama bagi negeri. Mereka telah bersetuju buat undang-undang itu. Jangan ada orang kata saya tak tahu undang-undang. Kena baca. Siapa yang berada di bidang berkenaan kena baca. Kena tahu, kena ambil tahu. Maknanya Pesuruhjaya Agama Terengganu dan penguatkuasa agama di Perlis melakukan tindakan yang betul dan tepat berdasarkan undang-undang yang ada. Itu di dua negeri. Di Kelantan, Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994. Sama juga di bawah Seksyen 91 menyebut kecuali mengajar membaca Al-Quran, tiada sesiapa pun boleh mengajar atau memberi penerangan mengenai ajaran Islam kepada orang lain dari rumahnya sendiri tanpa tauliah daripada ke bawah duli Yang Maha Mulia As-Sultan. Jelas, jelas, sangat jelas. Seseorang yang diberi tauliah mengajar atau memberi penerangan agama Islam adalah patuh dengan apa-apa syarat dan arahan Majlis Agama Islam berhubung dengan perkara itu, dan majlis boleh pada bila-bila masa menggantung, menarik atau membatalkan tauliahnya. Ini kena faham. Jangan pula ada orang berkata, saya dah dapat tauliah. Sedangkan tauliah itu ditarik balik. Mana pihak berkuasa agama, majlis agama ada kuasa untuk menarik balik tauliah atau membatalkan tauliah yang diberikan kepada seseorang. Ya. Kerana dalam pemberian tauliah itu, dia ada do and don't-nya. Ada syarat-syaratnya. Sebarang pelanggaran akan menyebabkan tauliah ditarik balik. Dan ada peruntukan di sebuah negeri tidak menyerahkan kembali tauliah yang ditarik balik itu merupakan satu kesalahan. Okey. Ini benda yang pada saya cukup jelas. Okey, itu di bawah Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam. Kemudian macam di awal saya sebut tadi ada dua dimensi. Satu dia letakkan di bawah Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam dan satu lagi dia letak di bawah Undang-Undang Kesalahan. Kalau di wilayah persekutuan Akta 559, ya. Dia letak di bawah kesalahan. Seksyen 11 mengajar agama tanpa tauliah. Itu di bawah Akta Kesalahan Jenayah. Mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan menurut Akta adalah melakukan satu kesalahan dan apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM5,000 atau di penjara tidak melebihi tempoh 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Ya. Penaltinya sama. Walaupun dia letakkan di dalam undang-undang berbeza. Okey, subsection 1 tidaklah terpakai bagi mana-mana orang atau golongan orang yang dikecualikan oleh majlis. Mana ada pengecualian. Dan mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam di dalam kediamannya sendiri atau pada keluarganya itu dikecualikan. Dia boleh. Nak bercakap di luar, tak kiralah di dewan orang ramai kah, di markas kah, di apa-apakah, wajib ada tauliah. Okay. Jangan melanggar undang-undang. Di Sabah, Sabah juga Kepulauan Tauliah ni dia letak di bawah Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah. Demikian juga di Selangor. Mengajar tanpa tauliah, denda dia sama 3,000. Dia denda dia rendah sikit.
Selangor. Tidak melebihi RM3,000 dan penjara tidak melebihi 2 tahun. Yang lain semua 5,3. Ya. 5,3. Tapi ia tetap satu kesalahan. Maknanya kita ambil poin bahawa nak ceramah, nak bercakap tentang Islam, nak tausiah ke, nak mengajar ke, nak apa lagi, nak tazkirah ke, kepada publik, mesti ada tauliah. Di Johor juga sama. Penalti dia RM5,000 3 tahun. Di Sarawak di bawah ordinan nombor 46 tahun 2001, ordinan kesalahan jenayah syariah. Dia punya penalti sama juga, RM5,000 atau 3 tahun penjara atau kedua-duanya sekali, dan ada exceptional. Ini yang kita kata. Saya tak perlu baca semua. Tidak perlu baca 13 enakman negeri dan akta. Tapi saya nak simpulkan bahawa keperluan kepada tauliah dinyatakan dengan jelas, dan melakukan ceramah atau melakukan penyampaian Islam mengenai Islam kepada publik tanpa tauliah adalah suatu kesalahan. Itu kita simpulkan, dan semua pendengar, semua penyiar, pelayar mesti faham. Ya. Kan, Masya Allah, contoh yang diberikan oleh Tuan Zakaria seperti tadi, bagaimana negeri-negeri yang terlibat dalam pelaksanaan undang-undang ini, dan kita kena faham apa penyediaan daripada kalau kita ada nak buat sesuatu pengisian di tempat-tempat tertentu kan, dan ini sebenarnya untuk menjaga dia punya keadaan dan juga situasi apabila kita mengajar lebih-lebih lagi dalam agama Islam kan, kita perlu tahu. Baik, kita nak berehat seketika, kembali selepas ni kita nak tahu lagi bagaimana pula dalam proses apabila nak buat ambil tauliahnya kan, siapa yang menentukan keadaan ataupun kelulusan tauliah tersebut. Baik, kita nak berehat seketika, dan untuk anda jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau ialah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Shirf An-Nawawi. Beliau lahir di Damsyik, Syam pada bulan Muharram tahun 631 Hijriyah. Sebagaimana imam-imam yang lain, Imam Nawawi menghafaz Al-Quran sejak kecil. Setiap hari beliau mempelajari sebanyak 12 mata pelajaran dalam pelbagai jurusan ilmu agama. Imam Nawawi terkenal sebagai seorang yang mendalami ilmu hadis dan ilmu fiqh. Apabila disebut Asy-Syaikhain dalam mazhab Syafi'i, ia merujuk kepada beliau dan juga Ar-Rifai. Antara karangannya yang terkenal termasuklah Syarah Sahih Muslim, Riyadhus Salihin, Al-Arba'in, Majmu' Syarah Al-Muhadzab, dan banyak kitab besar yang lain. Imam Nawawi dikenali sebagai ulama yang wara', tekun beribadah, bersikap benar, jujur, dan tidak takut kepada sesiapa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menulis beberapa surat dan sering menasihati Sultan Al-Malik Al-Zahir, pemerintah pada ketika itu. Imam Nawawi meninggal dunia pada 27 Rajab tahun 676 Hijriyah. Meskipun meninggal dunia pada usia yang muda, iaitu sekitar 45 tahun, beliau berjaya menghasilkan karya-karya besar yang menjadi rujukan ulama sejak dahulu sehingga kini. Sumbangan besarnya kepada agama dan umat Islam sentiasa menjadi sebutan dan sanjungan. Petikan daripada buku Khilafiyah, Persoalan dan Penjelasan, tulisan Ustaz Muhadir Haji Jol. Carta Nasyid IKIM. Bersama saya, Erwan Johari, setiap Sabtu 10 pagi dan ulangannya setiap Ahad 9 malam, menampilkan lagu-lagu popular, lagi terbaik dan info-info terkini artis nasyid kesayangan anda. Jangan lupa teruskan mengundi di www.ikim.my/Carta Nasyid IKIM. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Syukur, Alhamdulillah, saya Syafiq masih lagi temankan anda untuk rancangan syariah dan perundangan. Boleh sama-sama tonton sekarang di YouTube IKIM Media dan juga di Facebook IKIM FM. Kita ada tetamu kita yang berbahagia, Tuan Zakaria Semela, merupakan ahli Jawatan Kuasa Perundangan Islam Kebangsaan MKI, merangkap ahli IKIM. Kita bincang dalam tajuk hari ini iaitu tauliah
dan keperluannya kepada pembicara berkaitan agama Islam. Okey, baik Tuan Zakaria. Ada juga yang bertanya, Tuan, bagaimana kalau sesuatu proses untuk pemberian tauliah itu, adakah dia perlu datang untuk mengambil apa-apa peperiksaan ataupun membuat sesuatu yang boleh diberikan tauliah kepada seseorang? Bagaimana, Tuan? Ya. Okey, kaedah pentaulihan ataupun kaedah pemberian permit itu berbeza antara negeri dengan negeri. Yang tapi dia ada kaedah lah, ada kaedah. Prosedur dia. Ada prosedurnya. Dan hari ini permohonan itu boleh dibuat online saja. Itu mudah. Mana permohonan online ini ialah permohonan, memasukkan permohonan, penyertaan dokumen. Tapi itu bukan terhenti di situ. Ada lagi itu proses awalan permohonan. Karena selepas pihak berkenaan, pihak jawatan kuasa kawalan pendidikan Islam itu menapis melihat, dan kalau mereka perlukan apa-apa dokumen tambahan, maknanya kita mesti bagi, pemohon mesti bagi. Dan sampailah kepada peringkat pemohon dipanggil untuk berhadapan dengan face to face dengan jawatan kuasa. Yang saya difahamkan, kaedah itulah yang kadang-kadang quote-unquote menakutkan pihak pemohon ini. Sebab akan berhadapan dengan pengurusi dia, mufti. Dia ada sesi temuduga? Yes. Mereka boleh panggil sampai untuk temuduga lah. Kemudian keahlian dia antara 3 hingga 7 orang. Mereka itu adalah pakar-pakar dalam bidang masing-masing. Jadi kalau kita tak ada asas yang cukup, ataupun kalau setakat berguru kepada YouTube yang tidak ada basic, ataupun sekadar kuat menghafal, tak faham dia punya structure, sudah tentu kita tak akan berani berhadapan dengan panel itu. Yalah, sebab dia ada panel akidahnya. Ya, semuanya ada. Panel ibadahnya kan. Semuanya pakar. Syariahnya. Jadi yang tu saya difahamkan, ada maklumat sampai pada saya, ada orang dia tidak bersedia berhadapan dengan itu. Tapi kita perlu terima hakikat bahawa bila kita nak menyampaikan tentang Islam, kita mesti peringkat, kita tahu di mana kedudukan kita. Bukan sekadar asbun. Syafiq tahu tak asbun? Asbun ni istilah yang popular di negara jiran. Asbun tu asal bunyi. Asal bunyi. Asal bunyi ada. Bosan nak cakap. Kita tak mahu masyarakat kita sewenang-wenangnya macam tu. Ya, dikelirukan. Sebab itulah siapa yang nak bercakap tentang agama tu, tak kira lah kamu datang dari mana. Semua alhamdulillah lah sekarang semua datang dari atas muka bumi. Belum ada lagi yang datang dari langit. Siapa pun dia mesti ada tauliah ini. Saya orang bertanya, kenapa kita tak bolehkah tauliah ini atau permit ini dibuat standardized. 13 negeri dan satu wilayah ini. Kalau dapat satu, boleh pakai semua. Okey, setakat ini belum ada. Mana negeri-negeri terikat dengan undang-undang mereka sendiri. Sebab mereka keluarkan itu, keperluan kewajipan tauliah itu berdasarkan undang-undang. Dan undang-undang mengatakan tauliah negeri hanya terpakai di negeri itu saja. Mana setakat ini belum ada keboleh gunaan satu negeri ke satu negeri. Dia mesti pergi ke satu negeri. Tapi boleh atau tidak masa akan datang kita standardize? Saya kata boleh. Boleh itu berdasarkan kita sudah ada platform di MKI, Majlis Kebangsaan Ehwal Islam. Dan tujuan MKI itu diwujudkan untuk mengadakan penyelarasan pendidikan Islam, pengurusan Ehwal Islam dan undang-undang Islam. Mana satu masa nanti apabila ketetapan itu telah ada, persetujuan itu telah ada, saya mengharapkan supaya tauliah yang dikeluarkan itu boleh digunakan pakai di seluruh negara. Kita doakan, tapi waktu ini belum ada. Okey, Fik, saya bila bercakap tentang tauliah ni, macam di awal tadi saya kata, saya lebih suka kalau ini disebut sebagai permit. Untuk kita standardizekan dengan
permit mengajar bagi guru-guru di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan juga permit mengajar untuk para pensyarah di universiti awam atau swasta. Dan saya sekali lagi nak quote, kalaulah boleh mana-mana pihak di negeri yang berkaitan, cuba lihat Seksyen 51(1) ataupun Seksyen 51 Akta Institut Pengajian Tinggi Swasta 1996 ataupun Akta 555, Akta 35. Dia kata seorang sub 1, Seksyen 51 menyebut seseorang adalah mendapatkan permit mengajar yang dikeluarkan oleh ketua pendaftar sebelum dia boleh dibenarkan mengajar dalam mana-mana institusi pendidikan tinggi swasta. Permohonan permit mengajar di bawah akta ini adalah dibuat kepada ketua pendaftar dalam borang yang ditetapkan dan mengikut cara yang ditetapkan dan selepas bayar fee yang ditetapkan. Dia mesti isi borang, ikut prosedurnya dan ada fee. Kenapa ada fee? Ini ada maknanya. Apabila pada bila-bila masa selepas menerima permohonan bagi mendapatkan permit mengajar dan sebelum ia ditentukan, ketua pendaftar boleh melalui notis secara bertulis menghendaki pemohon memberi maklumat, butir-butir ataupun dokumen tambahan yang boleh dibezakan bergantung kepada mata pelajaran yang berlainan hendak diajarkan kepada pemohon. Mana dia tapis apa subjek kamu nak mengajar. Kalau kamu belajar tentang matematik, jangan pula nak pergi cerita tentang akidah. Itu maksudnya. Kan? Ini haru biru dunia kita. Bukan bermakna kata orang belajar matematik tu dia tak faham agama. Mana dia kena belajar agama juga. Belajar agama tak bolehlah baca seorang-seorang. Mereka kaedah pembelajaran ada. Kan? Kemudian ketua pendaftar boleh selepas melakukan apa-apa penyiasatan yang difikirkannya perlu mengenai permohonan bagi mendapat permit mengajar, mengeluarkan permit mengajar dalam bentuk yang ditetapkan. Okey. Sesuatu permit mengajar adalah menyatakan mata pelajaran atau mata pelajaran yang boleh diajar. Ini di KPT. Seorang yang terkelan dengan keputusan ketua pendaftar menolak permohonan itu, mengenakan syarat atau itu, boleh merayu kepada menteri. Ini proses proses yang ada. Tapi yang ini saya tujukan kepada rakan-rakan di negeri-negeri yang kalau berkaedah pengurusan dan pengeluaran tauliah itu patut diperkemaskan. Seksyen 51 Akta IPTS 1996 ni saya nampak dia lebih kemas untuk menentukan tata caranya dan semua pihak faham dia apa dan apa. Dan satu lagi kenapa kita kata perlukan tauliah. Saya nak cerita begini saja. Orang belajar undang-undang, lulus LLB 4 tahun, dapat degree bachelor in law. Okey, selepas dia belajar, dia graduate tu, LLB tu, bolehkah dia buka firm? Tak boleh. Belum lagi. Dia kena pergi buat chambering, latihan guaman di firma yang bertauliah. Maknanya bila firma perundangan tu memang tauliah lah. Orang yang tak ada tauliah tak boleh buat. Selama 9 bulan. Syaratnya. Barulah dia layak bergelar dan diterima oleh Mahkamah Tinggi Melaya atau Mahkamah Sabah Sarawak, pergi Sabah Sarawak, dan dia panggil call to the bar ni. Jadi baru dia layak menjadi peguam. Berbunyi peguam walaupun LLB dah ada. Tidak lulus chambering, tak apa, chambering tak boleh. Itu bagi LLB dalam negara. Kalau LLB di luar negara, dari UK ke mana-mana sajalah yang ni, bila dia balik Malaysia, dia kena menduduki peperiksaan CLP, Certificate Law Practice, selama 9 bulan. 9 bulan. Lulus baru boleh diterima apabila dia dah diterima oleh Mahkamah Tinggi, Mahkamah Besar Malaya bagi Semenanjung dan Mahkamah Sabah Sarawak. Baru dia layak